Alright, what's up everyone? Selamat datang ke Aperture Podcast. Saya Riz, your host. Dan hari ni saya bersama Zafar pula. Zaf. Zafar? baru lepas chatting dengan dia tadi. And Nabila. Hari ni kita tak ada Mus juga sekali lagi. Ada sedikit masalah technical sikit dengan Mus, so dia tak dapat join this week juga. But anyway, harap you guys semua sihat, semua penonton semua sihat. And as per suggested as previous session juga, jom let's get this vaccination so kita boleh settlekan COVID ni lah. Anyway, this week kita nak review satu movie movie Netflix kan ni, macam mana kan? It's not Netflix movie lah, movie tapi dia available dekat Netflix. Oh, okay, right. So yeah. So movie ni The Deed of the Death, atau nama bahasa Melayunya lah Geran. So cerita ni is 2019 punya Malaysian movie. Ya, So keluar kat dia panggung lah. team dia lebih keluar kat panggung lah cerita ni. Okay, keluar kat panggung cerita ni. Dia cerita ni bertemakan martial arts sikit lah, action film lah, consider as action film. And cerita ni directed by Aril Abu Bakar, written by Hafiz Derani. Dan pelakon-pelakon dia banyak, tak tahu, maybe Zaf lagi familiar lah, tapi tak banyak yang pelakon yang kita kenal lah. At least bukan pelakon-pelakon yang besar lah. Namron lah. So tapi kita ada Namron lah. Namron dia punya one of the biggest actor dalam cerita ni. And then ada Ko Hairullah, dan Fena Tajuddin, Fad Anwar dan Azlan Komeng. And then yang satu lagi yang apa? Yang jadi jahat tu apa nama dia? Yang popular tu. Airil. Airil Zafril kan. Airil Zafril. Dengan Megat Syarizal. Megat tu. Dengan Megat Syarizal. Betul, Megat Syarizal. So, yes, ini cerita ni berkisahkan satu keluarga yang adik-beradik lah. Seorang ayah dan 3 orang adik-beradik, yang diorang ni daripada background silat lah. I think silat gayung. And then dia ada, I think the youngest punya sibling ni problematic sikit lah. Dia wild sikit lah kononnya kan. So dia suka berjudi and stuff. So dia somehow terlibat dalam pinjam duit dengan Along lah, something like that, dan kongsi gelap something like that. And then eventually dia terpaksa gadaikan, dia gunakan dia punya geran tanah dia untuk sebagai dia punya betting punya ni kan. Pajak. Pajakan dia, cagaran ni. And and then basically dia kalah certain bet, and then the bad guy kononnya dekat sini lah, ada seorang datuk yang kononnya big shot datuk ni, dia nak ambil tanah tu lah, tanah keluarga dia lah. So the story revolve around that kind of plot. And then dia ada banyak, macam cakap lah, cerita ni action martial art punya cerita lah kan. So yup. So grand. In terms of dia punya rating cerita ni, kita tak boleh tengok banyak. So daripada I think IMDb punya rating dengan Rotten Tomatoes, Netflix punya ni lah, agaknya daripada Netflix ke dorang pull out this data. So Rotten Tomatoes dia 57% saja. Kira, and then untuk IMDb pun around 5.7 juga. So agak rendah lah juga rating dia. But yeah, I think in general dia punya review dia agak just above daripada average lah agaknya kan. Just above dia kan. Tak sebab above average pun, just tuan cukup makan je lepas 50% dulu agaknya kan, something like that. So yes, Geran. What do you guys think? So tapi cerita ni ada menang, ada nominated on some apa ni, international punya award ke ada?
Okay, sekejap bagi aku cover sikit yang tu. Filem Geran ni dia telah menang di dalam New York Asian Film Festival pada tahun 2020, is it? 2019. Oh, 2020 Maybe lah. Yalah. Cerita ni release Anugerah Daniel tahun Craig. 2019 lah. 2019 Oktober. Sama Oktober. So I assume 2020 lah. Ya. Kan? So ada artikel dekat Metro kat sini. Geran pernah memenangi anugerah Daniel A. Kraft di New York Asian Festival 2020. Okay. Alright. So tapi sebelum tu Cipit. aku nak ni sikit, nak tambah sikit. Dia bukan like festival yang cover world punya filem. Dia just focus on Asia film. Tapi dia organisation tu based dekat New York. Dekat New York ah. So bila dekat artikel Harian Metro dia kata filem Geran tembusi Amerika Syarikat, that one is a bit misleading lah. Okay. Tapi kau kenal lah director ni? Director ni It's a new director. Newcomers lah. okay. I think this one might be dia punya debut or something lah. Alright. Okay, so let's review the cerita ni. Alright. Kita Okay. start dengan dia punya plot lah. Kita start dengan dia punya plot, dengan dia punya story lah. What do you think about the story, Zaf? Macam mana? Okay. Did you enjoy it? Dia more on action actually. Story dia aku tak berapa suka sangat. Sebab dia terlalu real lah. Dia tak macam Real? dia terlalu real. real macam real life. Kan bila Okay. bila dia punya relationship tu, bapak dia dengan siapa nama dia, Mak Arif ni kan. Aku rasa macam okay, ada keluarga yang macam tu. Dia macam manja sangat anak dia tu kan. Okay. Right. So story dia aku tolak tepi lah. Aku tak menarik sangat story dia sebab aku tak dapat nak get along sangat dengan dia punya karakter. And Namron sebagai bapa tu agak membosankan sebenarnya kan. Dia dia tak contribute apa-apa sangat pun. Dia just there because dia Namron. Yes. Kan? Which is aku nak discuss ni pasal masa karakter nanti lah. Tapi ya betul. Aku rasa Namron tu macam dia macam non-existent sikit lah dalam cerita. Boleh kata that level lah. Yeah. So cerita dia okay, mula-mula dia si Mak Arif ni tak balik rumah kan. Lepas tu akak dia dengan abang dia bising-bising pasal orang nak collect hutang tu kan. Dia Along tu kan. Lepas tu orang cakap gaduh. Itu je cerita dia. So banyak action je lah. So untuk aku fokus aku invest dekat dia punya cerita tu, aku rasa memang tak ada apa yang aku nak invest in term of dia punya karakter tu semua. So penulisan tu aku tak berapa gemar sangat lah cara dia present the idea. Aku ambil contoh cerita bunuhan is almost the same kan, pasal geran tanah bla 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 semua kan. Yes, tapi betul. bunuhan punya approach very artistic. So the focus kat situ. This one dia much more straightforward, tapi dia more to action. Dia nak tunjuk silat tu lah. Tapi cerita untuk silat tu pun tak ada kan. Dia just bersilat je. Dia tunjuk ada dia berlatih sikit kan. Tapi kalau kita nak cerita pasal silat gayung tu, dia tak sebut pun dalam movie ni silat gayung. Silat gayung betul. Kita baca dekat artikel outside the movie dan kita tahu dia silat gayung. So dia tak fokus dekat part silat tu. So dia cerita dia more on focus dekat family lah. Family tu pinjam duit, tak ada duit nak bayar. Anak kau suka berjudi tapi bapak kau tak marah. Doesn't make sense cerita dia. Macam mana Nabila?
Pada pula sebab cerita ni macam betul lah dia more to kita punya masyarakat sekarang, masyarakat kita Melayu. Lepas tu sebenarnya cerita dia memang betul-betul straightforward lah. Senang untuk faham tapi rasanya sebab Nabila pun terganggu oleh macam dia kan drama, action drama. So dia macam 80% tu memang action je. And then macam sikit-sikit je action. Memang dia betul-betul nak memang nak tunjuk skill silat tu sendirilah. And then macam terganggu dengan macam kalau tiba-tiba scene dia dia suka tukar-tukar scene. Tu dia macam tadi dekat sini, sekarang dekat sini. Macam tu lah. Tu aku nak sentuh masa production nanti ya. Okay. Dia macam okay lah, nak get along dengan cerita tu macam agak terganggu sikit-sikit. Ada certain part yang macam kita tak boleh nak tak boleh nak layan je lah. Tapi yang ending dia tu menarik. Tapi I was expecting macam mungkin bapak dia akan reveal yang apa sebenarnya kes bapak dia dengan orang tu, yang mungkin lebih macam nak cakap, macam lebih thrill ke kan, yang ataupun membuatkan bapak dia dengan orang tu bergaduh at the end, macam barulah ada exciting sikit kan. Dan lagi satu macam scene dia yang macam tak terganggu, macam yang topeng muka, benda-benda yang kecil-kecil yang tak payah pun tak apalah. Macam sebab kalau tak benda-benda kecil tu kita akan fikir sebab apa kaitan ni dengan ni, tapi at the end dia macam sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dia macam nak ceritakan something tau. Bila dia tunjuk a few scene bersilat tu semua kan, macam ada something yang nak ceritakan dengan ada narration dekat belakang kan. Konon ada cerita pasal dendam ke apa, aku tak ingat lah apa narration tu kan, dengan pakai mask. Tak tahu lah apa di sebalik mask tu kan, ada meaning ke. Okay, alright. Okay, for me pula kan rasa I thought the story was okay. I enjoyed the story. I rasa dia yang suka dia tak drag lah. Dia agak boleh kata fast sikit lah. Dia accept part Namron tu lah. Part Namron tu I rasa macam dia rasa macam dia macam tak ada pun tak apa. Kalau orang lain jadi bapak tu pun tak beri apa-apa impact pada that role tau. I faham dia macam bapak yang manjakan anak lelaki yang paling bongsu lah. Ada sebab dia, because dia nampak anak dia ni macam ada potential lah, so called anak dia kan, dia flashback masa dia scene dia budak kan. So nampak macam anak yang bongsu ni macam ada some potential untuk develop the family lah, something like that kan, to next to the next stage, something like that. Tapi tak ada sebab dia punya anak sulung is macam lagi baik kot dia punya ni. Tapi macam kau cakap lah, dia reality, dia common. Dia benda ni agak common. Macam ada anak bongsu dia selalunya memang macam tu lah, dapat special treatment lah. Especially bila mungkin dah tak ada mak kan. Bila dah mungkin dah tak ada mak tu kan, dia sayang lebih sikit lah dekat anak bongsu ni kan. Masa dia macam agak apa ni, common punya traits lah. Selalunya anak sulung ni dia terpaksa lalui keadaan yang agak sukar dengan mak dengan ayah dia kan. Tapi bila ayah dia dah makin established, dah makin kuat, dah makin stabil, eventually bila ada anak bongsu ni, dia confirm akan manja lah macam tu. Itu common punya traits lah kan. So nampak lah dia present that kind of value dalam cerita tu kan. And then dia bagilah I think ada je sebenarnya, ada je banyak point yang cerita tu nak tunjukkan kenapa bapak dia macam tak begitu tegas, pushy nak selamatkan anak dia tau. I rasa macam tu. And then in the end baru I dapat faham lah, sebenarnya bapak dia memang ada dalam konflik. Bapak dia pernah ada konflik dengan apa ni, Datuk Daud Datuk Daud kan, Haji Daud. Datuk Haji Daud tu, Haji Daud ke something like that. So dia satu cikgu yang sama kan, satu cikgu konon daripada apa ni, Palembang apa, daripada Endon lah cikgu tu kan. So diorang ni sama hebat. And then bila Haji ni nak, dia sayang dua anak murid dia bagi anak murid dia pilih lah, kau nak anak aku ke kau nak tanah kan. Kau nak anak aku ke kau nak tanah kan. So yang siapa ni, yang Haji ni dia pilih anak dia pilih anak kan. Dia pilih anak. So bapak pada Namron ni dipilih tanah, dapat tanah lah. Tapi
rupa-rupanya aku tak tahu lah, ni I'm assumption lah, rupa-rupanya sebenarnya dia actually dapat dua-dua sebenarnya. Namron dapat dua-dua. Dia dapat tanah dan dapat wife. Sebab dia berjaya pikat hati anak apa ni, cikgu ni lah. So bila tanah tu dah macam seolah nak digadaikan, dia macam rasa dia macam rasa bersalah agak lah. Dalam konteks tu dia macam dia dapat dua-dua kan. Dia dapat dua-dua, so dia macam tak kisah sangat pasal tanah tu. Ni assumption lah. Dia punya assumption pada apa yang I faham kat cerita ni lah, bila dia bagi ending tu kan. So rasa dia macam kalau tanah tu hilang, macam dia macam tak kisah sangat lah. Sebab dia rasa macam dia berasa bersalah dekat seorang lagi tu lah, something like that. So itu I rasa itu yang dia punya macam reason dia macam tak pushy kepada nak dia macam tak apalah, nanti kita fikirkan macam nak selesaikan masalah hutang ni semua, macam something like that. I rasa macam tu lah. Tapi again, I rasa Namron dalam cerita ni macam non-existent. Dia satu dah lah, dia bawa karakter tu macam typical seorang bapa yang tak ada apa-apa special lah dekat dalam characterization, which is patut kita discuss masa dalam karakter nantilah. Tak apalah, boleh masuk je. Okay. Tapi story dia aku suka. I suka dia story, dia punya action dia. Aku rasa okey lah, aku boleh accept lah. Bunuhan, kalau kau rasa bunuhan tadi, dia lebih dark sikit team dia. Bunuhan tu dia punya team lebih dark. Tapi yang ni dia punya team dia tak adalah dark sangat. Ini just cerita kampung. Ada satu kalau perasan dia siap ada buat satu scene yang mana kononnya ada satu one of Haji punya man tengah nak promote dekat orang kampung tu supaya jual tanah kan. So dia nampak macam light hearted, bukan light hearted lah, macam dia tak nampak sedap macam bunuhan tau. Macam bunuhan tu aku rasa macam dark lah. Bila aku tengok bunuhan aku rasa macam aku tak boleh nak expect apa dia punya darkness yang dia boleh bawa daripada cerita. And which is cerita tu memang ada lah. Cerita ni dia tak, dia light hearted, dia family. And of course lah, dia punya scene fight the best. Tapi dia punya karakter dia punya plot dengan anak dia tu ada problematik tu, adalah sikit part-part yang macam funny sikit, yang macam lumba kereta ni. Dia macam nak gabungkan dunia baru dengan dunia lama lah, mak. Dunia baru tu daripada silat, dunia lama tu silat, tapi dia nak buat macam budak-budak zaman sekarang racing lah apa. So dia nak cuba tarik minat orang-orang muda kat lah daripada segi plot dia. So I rasa okey lah, I rasa boleh terima. I tengok cerita tu macam not bad lah. I rasa not bad untuk daripada story. I rasa dia tak kompleks sangat cerita dia, very straightforward, tak ada banyak draggy, and then dia betul-betul nail dekat dia punya reason dia buat cerita ni, nak martial art kan. So nampak lah silat tu, especially si kakak tu lah. Kakak tu silat scene I suka lah. Dia kan, dia boleh deliver lah dengan, walaupun ada macam funny punya scene sikit, tapi I rasa seronok lah bila tengok dia. That's at least from the perspective plot dengan story dia lah. Tapi dia punya cerita tu sikit sebanyak dia sentuh pasal aspek kerohanian, kekeluargaan, macam okey lah. Pada I indirectly dia ada value yang best lah juga. Mungkin macam I bukanlah ada pengalaman benda macam ni, tapi benda-benda bab tanah ni, bab geran ni bukan something yang out of normal untuk my family ke macam. So I rasa benda macam ni agak common untuk orang-orang, tak nak cakap kampung lah, tapi orang-orang zaman tu, tanah ni macam satu benda yang very very valuable lah. But bila dia jadikan cerita ni as geran tu, tak adalah strong sangat geran tu. Padahal geran tu macam minimal, dia just the reason of sebab dia nak teruskan cerita je kan. Tapi still dia try to mash and those kind of things lah. Tu I rasa lah, that's my opinion lah. I mean the idea of the story is simple. Aku rasa the way dia present the cerita tu yang buat kau expect more daripada karakter Namron tu lah. Aku rasa macam tu lah. Namron tu bila dia flashback tu, tak, bila kalau kau fokus pada aku lah, kalau kau nak fokus martial art, kau make it the story simple. Macam mana kau menceritakan tu. Aku faham dia nak selitkan aktiviti budak kampung baru, racing kereta semua kan. Tapi the way dia punya naratif tu, dia macam macam kelang kabut sikit. Kejap ke sini without any justification. Kau nak buat apa sebenarnya? Kau nak, sebab aku tak dapat nak invest dekat karakter ni, sebab the way dia
dia edit the movie lah. Aku ada masalah gila dengan dia punya editor. Okay, faham. Okay, masuk karakter Namron macam aku cakap awal lah, dia tak memberikan apa-apa impact langsung. Yes. Dia just there because nama dia Namron. Letak orang lain pun tak apa. Agree. Yang lain Mak Maksudnya Arif kalau tak Jalil Hamid pun okey lah. Tak, dia macam ni tau. Dia kita expect bila dia letak Namron tu, kita expect dia Ada strength dari Namron lah. Dia jadikan karakter ayah tu sebagai satu yang unik. Bukan unik lah. Sorry, unik is macam dia bagi impact pada tu. Tapi tak ada langsung, tak rasa langsung. Saya rasa kalau dia in fact kalau dia tak letak siapa-siapa yang terkenal pun jadi watak ayah tu, okey, dia okay. Cerita tu still dia berjalan dengan baik sebab dia run oleh yang 3 orang adik-beradik tu. In fact dia run lebih pada Mak Arif tu yang run cerita tu banyak something like that, faham tak? Yang ayah dia tu macam dia macam bagi expectation tau. Macam awal-awal tu dia bagi macam scene pakai topeng macam apa ni, Nabila cakap lah, dia bagi macam ni something ada macam nampak macam dark lah, tapi sebenarnya agak kecewa lah Namron macam mana dia bawa karakter tu. Jadi terlalu normal sampai tak nampak macam invisible karakter. Sampai last dia jadi macam tu karakter tu kan. So macam okay, karakter Namron tu apa fungsi dia? I'm not talking dia bukan Namron lah, karakter dia, bapak dia tu. Untuk cerita karakter ni apa fungsi dia? Ownership of the grant tu kan, ownership of the grant. And then dia kononnya ada background silat lah, something macam tu lah kan. Tak, dia penting. Kau mungkin rasa macam tu tapi sebab dia punya plot ni dia revolve around anak dia yang bongsu ni gunakan satu yang bukan dia punya untuk jadikan dia punya cagaran dia, which is wrong lah kan. Which is wrong. So dia gunakan grant bapak dia punya ownership of the grant tu kan. So dia itu kena ada satu karakter yang own that tanah lah in this case kan. So in this case bapak tu lah yang own that tanah kan. So bila anak dia guna tu macam seolah-olah dia buat bukan yang something yang bukan dia punya lah. So itu dia punya reason kat situ lah. Let's say kalau bapak dia tak ada kat situ, bapak dia maybe pergi haji ke, okay. Cerita the same, dia curi geran tu semua, bapak dia tak ada kat kampung tu pergi haji. Ada impact tak cerita ni? Tak. Betul. Betul cakap dia. That's why I cakap tak ada function tu. Dia just macam tu tunjuk muka je. Tak. Maksud kau okay, aku faham. Maksud kau karakter tu tak ada function. Yes. Tapi bukannya sebab bagi aku function tu ialah si Mak Arif ni ambil geran bapak dia. Dia boleh cakap scene tu boleh jadi macam dia ambil geran bapak dia. Tak perlu tunjuk bapak dia pun tak apa, tapi dia ambil geran bapak dia. Macam tu something like that, faham tak? Yeah. Dia ambil geran bapak dia. Tak perlu tunjuk bapak. Betul. Kalau cakap itu aku agree. Maknanya tak penting ada Namron tu. Namron tu tak perlu ada dalam cerita tu sebenarnya. Cuma karakter ayah tu kena ada lah dalam cerita tu. Cuma dia tak perlu nak present ayah tu siapa. Faham tak? Yalah, that's my point lah. So Namron di karakter tu tak menggerakkan cerita langsung pun. Dia tak ada kat situ pun tak apa. Betul. Just ada konsep bapak kat situ cukup. So what's the point dia ada kat situ? Sebab bila dia punya dialog, bila ada dia punya skrip, dalam skrip kan, bila apa yang dia deliver, dia cerita pasal backstory tu semua kan, ada impact dalam cerita tak? Anak adik dia still kena culik, abang dia still nak kena selamatkan kan, diorang 3 beradik ni still kena pukul juga dengan Along. So no point. That information no point untuk cerita. Okay lah, kita move dia lain pula. Nabila, karakter okay ke perempuan tu? Perempuan tu memang dia memang berjaya lah dengan flying colours lah. Sebenarnya aku tak expect yang dia punya aksi bergaduh dekat JT, dekat market tu. Itu macam aku rasa dia mungkin boleh bawa watak martial art lagi kot. Macam dia fit lah untuk buat aksi tu. And then aku sebenarnya tak kenal pun dia. Aku rasa ni first time aku tengok dia. Macam bagus lah dia ni. Aku rasa dia sangat deliver.
Tak, in term of action, choreograph memang tak menghampakan lah. That one dia berjaya lah. Expression kakak dia tu aku suka kat lah. Dia macam ada expression macam, in fact daripada intro scene tu kan, yang dia dah Macam suruh Ayu kan datang geng-geng Samsing ni masuk rumah kan. Tu dia dah macam, kau baiklah jangan banyak cakap. Lepas tu bila yang jahat tu cuba nak attack ke, tengok dia counter attack tu macam ini baru kan nampak muka expression dia. Dan dia bukan macam cakap lah, dia bukan sebarang lah kan. Dia gaya dia tunjuk muka tu agak menggerunkan lah. Orang macam Yelah. kan. Which is pelik juga lah kenapa yang Mamat yang jahat tu berani nak approach dia kali kedua. Macam dia dah tak nampak ke itu dah kena belasah kau punya anak-anak. Itulah, Kau pelik berani lah approach kan. kali kedua. Tapi dia nak buat scene action, dia kena buat juga lah. Aku suka scene yang dekat pasar Tak. tu. Sebenarnya Aku suka tak, aku agree dia kena buat scene action tu, tapi dia mungkin boleh buat dengan cara yang macam cakap lah, ada benda yang aku nitpick sikit lah. Dia tak perlu nak lelaki tu macam tak perlu nak approach dia macam faham tak, macam lelaki tu macam tak pernah ya, macam tak tahu kau dah nampak kena keadaan perempuan. kena sepak patah Dah, itu tangga dah kena. tu kan. Doesn't make sense lah. Dia buat cara lain sikit lah, tapi aku faham lah dia. Aku rasa itu mungkin editing issue lah. Maknanya mula-mula dia shoot scene dekat pasar sebenarnya. Lepas tu baru dia shoot scene dekat rumah tu. Dia dah macam tak apalah kita layan je lah. So macam tu lah. Tapi yelah dia adalah sikit-sikit tengok ada stuntman punya, dia punya editing tu kan ada sikit. Kalau perasan dia ada sikit tak stuntman yang take over perempuan punya role. Tapi Okay je. Aku just suka nak sebab improve editing lah. bila action tu, hand to hand combat tu kan, dia kan gaduh dekat kawasan awam kan. Pasar. So dia menggunakan barang-barang sekeliling tau. Jackie Chan lah. Pakai penyapu lah Jackie Chan. kan. Rasa Jackie Chan sikit lah. Mop. Aku suka lah benda tu. Nampak realistik sikit lah kan. Betul. Dengan pakcik kat pasar tu siap tolong ni. Dengan budak-budak tu. Lambat sikit sampai tapi boleh lah, cantik lah. In fact, I rasa compare tu banyak-banyak fighting scene, yang scene kakak dia tu yang banyak yang best. Yes, betul. Yang abang dia sulung tu dah jadi macam kickboxing sikit lah. Dia dah silat tu, in fact tak, dia kemas silat pun dah macam kurang sikit, dah lebih pada kickboxing sikit kan. Tapi kakak tu nampak dia punya alur dia, tangan dia semua cantik dia buat lah. Yang Ma'arif tu lah memang lah budak-budak, gaduh budak-budak lah kan, macam typical budak-budak yang gaduh-gaduh kan. Tapi kakak tu nampak macam silat lah, rasa macam silat gayung bila tengok kakak dia. Okay. So, macam mana production? Dan mungkin macam Nabila cakap lah, sorry mungkin macam Nabila cakap, kita macam expect bapak dia pun somehow involved dengan that kan. Kita tengok okay, 3 orang anak ni dah hebat. Kita expect diorang 3 orang ni mungkin hebat-hebat gila ni, tapi kalah dan bapak dia datang masuk kasih gegar something. Tapi dia tak buat macam tu kan, macam ada. Patutnya final tu dia macam repeat lah. Macam tak puas hati kan, dulu boleh dapat a wife dengan tanah macam tu lah kan. Repeat sekali lagi walaupun tua. Patutnya macam tu lagi best pun. Tapi dia punya ending sebenarnya dia ada buat, dia style buat Marvel ni ada ending credit scene ada. pasal tu je bagi markah tinggi sikit lah. Sebaiklah ada Faizal Hussein. Apa tu, dia ada apa ni, so kita assume sekarang dia lah Haji tu lah. Haji Daud, ya. Dia Haji tu. Haji Daud lah. Okay, alright, dia Haji Daud. Ingatkan dia ada buat macam apa ni, saja nak buat bunuhan punya kata Easter egg ke apa. Aku assume dia Haji Daud lah sebab dia tunjuk dia isap sigar tu kan. Semua Mazuli the same person lah. Even though yang last kali tu dekat Turki je. Macam pelik lah tu. Dekat Turki. Tu lah tu apa. So apa idea dia last kali tu lah? Dia nak apa? Itulah salah satu adegan yang macam tak ada kena-mengena. Macam apa tu sebenarnya? Apa nak fikir? I suka. I personally suka tu kan. Tapi dia nak buat sequel lah maknanya. Tak tahulah. Ada kalau kita baca ke pasal sebab nampak macam dia tak perlu nak explain that character, tapi tiba-tiba dia bagi juga kan, which is mula-mula kita tertanya-tanya dekat siapa Haji kan, mana apa lama tak keluar Haji ni kan. Mungkin lah ada plan tapi sequel. Okay. So yang Ali tu kan, Ali tu sebenarnya bukan aktor pesilat. Ali tu abang dia.
Abang dia Ali Hmm. Tak Abang pasti Yelah. Banyak orang Dia silat pesilat lah sekarang lah. dalam ni. Dia pesilat lah mesti. So nampak dia punya lakonan macam kurang sikit lah. Dia buat Okey lah, tak adalah teruk tapi muka-muka serius dia kan. Nampaklah kekok sikit. Alamak. Nampak macam bukan pelakon dah kan. Tapi okey lah. Tak dapat baca tu muka dia. Dia macam marah ke? Marah ke? Geram ke? Apa ni kan? Aku tak dapat baca lah. Masa dia sound adik dia macam ni apa dia? Tak faham dia marah ke? Sayang ke? Aku macam confuse kan dia. Kan? Tapi yelah, dia macam cakap lah, Aisyah bukan pelakon tu bukan dia punya main ni lah. Dia just Apalah. watak yang dia jemput. Bagus lah, dia effort lah. Dan lepas tu yang Mak Arif tu macam mana? You guys rasa okay? Mak Arif tu Ingat kan dulu ingat dia Fizo Omar. Nampak macam Fizo Omar saya nama. Nampak macam Fizo Omar dia. nama dia Fat Anwar. Bukanlah apa nama dia. Yalah tak ada. Mula-mula ingat ni Fizo Omar ni. So dia Fat Anwar ni pelakon lah. Betul pelakon lah. Rasa ni first film dia kot. Biasa-biasa je lah. Dia menjerit-jerit je. Aku macam leceh. Okey lah, Dah lah biasa lah. seorang lagi Pelawak member dia tu. Tayudin tu pun jerit-jerit kan. Aduh, aku dua-dua menjerit-jerit penat. Tayudin lah. Mipiang Lepas tu yang Muhammad Jahat tu apa nama dia? Komeng. Yang tu kononnya Komeng lah. Kononnya dia ni rival daripada dulu lah. Dengan Mak Ali, dengan Ali ni kan. Tu lah. Itu pun satu juga Ada- Komeng ni. Dia selalu close shot muka dia tau. Macam sakok kan. Lalas bila ada apa boss battle Lalas tu macam Betul. ayam gila kan. kau dia build up that watak kahar tu macam okay, this is the villain lah kan. Tolak tepi Haji Daud tu ni yang the next big boss lah, the second one. Aduh, tak deliver lah last kali tu. Serius. Boss battle Asal fighting last deliver. kita kurang sikit lah. Boss battle kurang sikit lah. Kurang lah sikit pun mesti. Lagipun Mamat tu dah lah penat berlawan dengan beramai orang semua tu kan. Betul. Takkan tak boleh kalahkan kan. Sebab tu kita expect dia ada sikit advantage kan. Dia seorang je yang berdarah. Betul, dia tu orang berdarah. Orang lain kena tiba tak berdarah. Dia seorang je berdarah. So dia paling ayam sekali sebenarnya. Sebab dia tahu korang semua akan fokus kat dia sebab dia final one. Tapi macam cakap to be honest, saya ingat lepas tu ada jumpa Haji Haji tu ingat bos besar tu dulu kan. Tapau Ali tu kan. Tapi tak ada kan. So dia settlekan macam tu je lah. And then macam cakap lah, ending dia tu macam Namron again, dah banyak kali cakap Namron tu macam tak bagi apa ni. Sebab tu macam kalau closure mesti ada lah. Sikit tak ada closure pun Namron tu kan. Macam rasa apa macam Rasa ending dia yang wrap up tu macam aku cikgu expect silat some dia. closure daripada dia lah sebagai seorang ayah kan. Tapi tak ada. Tak ada. Okay, alright. Aku tak ingat last kali tu kat gudang tu Namron datang tak? Tak ada je. Adik Cikgu dia- silat dia je. Macam cikgu silat dia punya advice. Cikgu silat dia betul. Cikgu silat dia. Cikgu silat tu power tu wali tu dia tiba-tiba teleport. Teleport. Power tu jangan main tu. Okay, alright. So kita dah discuss dia punya karakter, dia punya plot. So let's talk about the production lah sikit I think. Daripada segi dia ambil tema di Kedah lah. Team Kedah kan. So siapa sini pasal Kedah ni? Itulah kita mengharapkan Mus. Mus. Mus tak ada pula kan. Mus tak ada pula tu. Sebab Namron punya logat tu aku rasa ada something janggal sikit. So aku yang aku tak boleh komen sebab aku bukan orang utara kan. So aku ingat Mus boleh. I tak rasa Namron tu Kedah sangat ah. Namron tak rasa Kedah dia. Tak tahu Tapi orang kampung rasa dia Perlis kan. Patutnya dia okey lah utara. Dia Perak dengan Kedah mungkin boleh rasa utara. Perlis tak tahu. Perlis dia dah jadi macam bahasa. Tak tahu lah ni bahasa macam bahasa biasa dia tak ada, tak tahu lah. Tapi untuk kakak tu mungkin ada sikit rasa Kedah dia.
Tapi Namron tak rasa Kedah sangat. Kan? Namron tak rasa Kedah. Namron tak rasa. What about dia punya apa ni? Yalah, kita dah cerita tadi lah. Fighting scene dia tu you guys rasa best lah. Okay lah. Untuk koreografi silat tu memang okey lah, power lah. Sebab macam ditunjuk macam-macam tempat. Macam dia gaduh kat dalam bas tu macam shock ke benda kecil-kecil pun dia boleh gaduh kat gudang kan. Tapi daripada segi macam kamera, aku rasa aku terganggu dengan last punya fight tu lah. Aku rasa macam gelap. Kadang-kadang aku rasa macam tak nampak sangat lah. Macam tak clear. Mana dalam gudang tu? Ada scene lah. Ada dalam gudang tu. Satu ada scene okey. Dalam gudang tu, satu lagi dekat dia malam tu masa lepas apa ni dia Mak Ali Mak Arif tu dia betting kalah kan. Itu pun kantoi sikit kamera tu macam rasa macam boleh buat lebih baik macam tu je lah. Tak nampak sangat sebab dia gelap. Bila gelap tu kita rasa macam So yang Tokyo Drift macam mana? Racing kereta believable lah. Betul tu. Good response. Tak lah kot. Ada certain yang aku rasa macam kantoi juga. Aku rasa Aku slow tak ingat langsung scene tu macam mana scene tu sebenarnya. Aku ingat ada racing kereta. Yang mana? Dia ada dua. Satu kat jambatan, satu dekat satu drag kan, jambatan. Satu drag. Kan? Satu drag, aku ingat dia tunjuk kamera kejap biru, kejap pink tu kan. Okay. Lepas tu yang drift tu aku tak ingat langsung. Tak ada yang betul-betul memorable lah. Dia pancung ke apa ke, tak ingat. So okey lah. Scene tu I rasa macam dia slow. Kereta I rasa macam kereta slow lah tu. Rasa kereta tu dia tak pandai buat macam laju. Rasa macam kereta tu slow. Betul tak Bila kan? Rasa macam kereta macam dia pegang steering dengan punya tu macam tak konsisten lah. Nampak lah ada kantoi. Lagi-lagi Pak Ayam. Masa Ayam buat apa? Yang pasal Ayam. Adam lah. Aku macam apa ni dia buat masa freeze ke apa? Dia punya steering kan tak kena lah. Dia ada which is tadi yang kita cakap kat tadi. Kenapa dia yang Mak Arif ni, Mak Arif Mak Arif nama dia. Mak Arif Sukun. Mula-mula dia beria sangat nak challenge kan. Mamat tu bawa kereta sport kan. Betul bila dah kalah dia bising pula Mamat tu bawa kereta sport. Kan? Tak ada dia ingat lawan kereta pink lagi. Lawan ni kereta sama tu. Saya kereta lain. Aduh. Macam mana? Kau yang tak tanya. Main game FM. koyak lah kawan. Main on je. Tanyalah dulu nak racing apa. Tapi dia jujur ke dia kalah dia redha lah dia bagi kalah dia kan. Kalah kalah kan. Ya, padahal yang dekat jambatan tu dia menang, dia tak dapat apa pun. Tak apa-apa pun dia kena belasah lagi. Tuntut kan. Tu lah. Siap dia kena belasah lagi kan. Kau balik. Menerak aku tengok Megat Syarizal tu. Lepas tu sebut Megat Syarizal ni, dia konon jadi macam big brother. Dia boleh settle semua benda kan. Lepas tu masa yang ada scene dekat gudang tu, yang masa yang abang sulung dia ni belasah semua orang kan. So Megat tu macam duduk dekat forklift tu kan. Macam tengok dah jauh kan forklift macam dia hebat lah. Dia nak fokus kan. Okay, this is big boss juga ni kan. Satu level lagi, first level. Sekali ayam dia juga. Gila. Okay, production wise kan, aku nak sentuh satu lah yang aku tak suka. Dia punya editing kan, dia banyak cross cut tau. Cross cut in between separate scene yang tak ada kena-mena. Kau ingat tak? Macam dia tunjuk family dia, bapak dia tengah makan sembang-sembang. Lepas tu dia cross dengan scene Mak Arif main judi. Lepas tu dia keep on cross. Benda tu aku rasa macam pening kan. kan. Dia jadi kau nak invest dekat satu scene yang bapak dengan anak tengah bersembang ni. Lepas tu kau masukkan scene yang tak ada kena-mena pun. Narration tu tak sama. It's two different scene. Dia bukan contrast cut tau. Contrast cut memanglah two different scene, tapi dia dalam konteks yang sama. This one is two different story. Dia just nak buat benda tu sebab kononnya that thing happen at the same time. Kan? That's why dia cut macam tu.
pada aku not necessary lah. Kau just habiskan satu dan fokus yang lain. So orang boleh fokus on each scene. Itu yang jadi. Benda tu sejam pertama macam tu. Sampailah Mak Arif tu balik rumah, dan baru jadi normal balik. Kau perasan? I rasa daripada perasan. Tapi I rasa tak adalah terlalu apa ni, janggal lah rasa, sebab dia nak present macam, in fact mula-mula I tak sure siapa yang adik bongsu dia tau. Dia macam awal-awal tu kalau perasan, bila dia nak buat style macam tu lah, ingatkan dia ni one of the sebab dia tak cerita dia, yang tahu-tahu start scene dia pergi serbu rumah tu apa ni, gangster tu pergi serbu rumah tu kan. So macam I macam tak sure siapa Mak Arif ni, adakah yang naik motor, sebab nanti ada scene Ali ni bawa motor. Ingatkan Ali ni yang Mak Arif tu kan, sebab dia rushing balik ke rumah kan, something like that. Tapi lambat sikit baru tahu yang karakter Mak Arif ni. Tapi I rasa tak adalah, bila dia buat cross cut tu macam tak adalah terlalu apa ni, Tak, okay. janggal sangat lah. Macam ada satu scene tu yang abang dia tengah berbual dengan ada Pak Haji ke apa, pasal sejarah Haji Daud dengan bapak dia. Tergaduh Kan? Lepas tu dia cross cut dengan Mak Arif racing kereta. It doesn't make, it's weird the way they edit. Pada aku it's not working lah. But kau dia buatkan lepas tu dia tengah gaduh-gaduh, dia teringat. Bukannya dia tengah bersembang pasal Mak Arif tu, dia bersembang pasal orang lain. Apa pasal dia cross cut dengan scene Mak Arif tengah drift? Doesn't make sense. Kan dia membuatkan momentum tu lost tau. Okay, faham. Itu je lah yang aku ada problem. Sejam pertama tu, tu yang buat rasa kusut tu tengok tu. Okay, tu je lah. anything else Nabila you rasa daripada segi production yang you nak raise ke? Tak ada. I pun cakap dari awal dah, memang rasa terganggu dengan dia main masuk-masuk je. Okay. Lagi-lagi masa bila tengah gaduh tu, dia jadi macam baru nak enjoy gaduh ni, dah ada jadi drama pula. Macam tu lah. Tu je lah. In term of cinematography semua tak ada yang impress. Biasa-biasa je lah. Okay lah, ada satu scene tu dia tunjuk Kedah macam cantik kan lah. Dia tunjuk padi kan, nampak macam lawa. Tapi yalah. satu scene je, very short scene je. The establishment shot that one lah. Cuma choreograph tu, scene dia shoot masa action tu, that one is menarik lah. Dia tak selalunya yang mana yang nak buat action movie tapi tak ada proper martial artist, dia akan jump cut kan, potong sikit kan. This one tak ada. Kau memang nampak clear ada orang gaduh kan. Dia ada wide shot, dia ada medium shot, dia jump cut sikit-sikit je lah. So okay lah, nampak lah choreograph dia kat situ. Cuma kadang-kadang dia zoom tu yang buat annoying. Dia zoom cepat-cepat tu lah, tu annoying sikit lah. Okay, dah. Tu je. Okay, so let's give some points. Berapa markah cerita ni berdapat? Okay, Nabila. Okay, kita start dengan Nabila dulu. What do you think? Nabila bagi 3 kot. Sebab Nabila rasa kita value dia punya itulah effort nak tunjuk silat tu. Koreografi silat tu memang Dia cantik. belajar silat dulu Nabila? Nabila belajar silat dulu? Tak. Aduh. Okay. Zaf. Aku bagi 3.5 lah. 3.5. Okay. Dia tak For tak me, I smooth bagi sangat lah. I 3.5 kat lah. I enjoy cerita ni. Okay lah, dia I think adalah macam ada some bukan nitpick lah, ada some issues kat dengan dia punya production, dia punya characterization dengan story dia. Tapi I rasa boleh lah, compare tu banyak lagi cerita yang tengok ni, I rasa okay, boleh accept for me lah. So I give it 3.5 lah. Namron je kelemahan cerita ni. Dengan kekuatan dia ialah Faizal Hussein punya ending scene tu. Sikit je. Okay, let's say tak ada benda tu, end credit scene tu tak ada Faizal Hussein, is it kau punya rating sama? Kurang sikit lah. Kalau tak ada Faizal Hussein, mungkin bagi 3.1 ke 3.2 lah. Faizal Hussein bagi dapat 0.3. Okay. Right. Alright. Okay, I guess that's it. Grant,
So hope you guys boleh tengok cerita ni dekat Netflix. Dalam time-time macam ni bolehlah kita support sikit cerita macam ni, which is good. Ya, nanti Dan aku nanti mungkin director ni director baru. Aku akan- director baru ni mungkin dia aku akan tag director ni lah nanti kita punya video ni. Tengok dia komen tak. Alright, nice. Okay, so hope you guys enjoy kita punya review. Thank you very much. Thank you Nabila, thank you Zaf. Thank you for a good session. Dan thank you semua penonton. As usual, subscribe, share and like. Hopefully we'll see you next week. The new episode. Right. Bye-bye. Bye.